Okey, seterusnya saya akan membentangkan pengenalan. Istilah Malaysia Prihatin diperolehi sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan tahun 2020 yang memberi makna kepada rakyat Malaysia. Gabungan perkataan Malaysia dan Prihatin membawa maksud bahawa seluruh rakyat Malaysia sama ada pihak kerajaan, sektor swasta, sukarelawan, masyarakat maupun orang perseorangan boleh peka dan bekerjasama dan berganding bahu untuk memerangi pandemik COVID-19. Okey, seterusnya saya akan menerangkan maksud logo Malaysia Prihatin. Logo berbentuk hati bermaksud keprihatinan kerajaan Malaysia terhadap masyarakat walaupun berbilang kaum, agama dan bangsa. Warna biru tua juga memberi maksud kesatuan rakyat Malaysia dan rakyat Malaysia perlulah sentiasa bersatu padu walaupun berbilang kaum serta hidup dalam keadaan harmoni. Bulan sabit bermaksud Islam adalah agama persekutuan dan bintang berpecah 14 bermaksud perpaduan dan penyatuan tiga buah negeri dan kerajaan persekutuan. Hijau jalur merah putih bermaksud keberanian dan kesediaan dalam menghadapi segala rintangan dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh. Stigma bunga raya memberi maksud negara sedang berusaha menuju ke arah kejayaan dan meraih kejayaan. Dan akhir sekali, 5 titik merah bermaksud 5 prinsip rukun negara yang merupakan kunci perpaduan dan penyatuan di Malaysia. Malaysia Prihatin merupakan sesuatu formula untuk menyatupadukan rakyat Malaysia dan mewujudkan sesuatu masyarakat berbilang etnik yang toleransi di Malaysia. Malaysia Prihatin juga membawa maksud bahawa segenap lapisan masyarakat bekerjasama dalam menghadapi pandemik COVID-19. Malaysia Prihatin juga dimasukkan sebagai keusahaan pihak kerajaan dalam mengutamakan kebajikan warga Malaysia melalui inisiatif pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat dari aspek ekonomi, negara, kehidupan rakyat dan kebajikan rakyat. Objektif kajian kumpulan kami termasuk melatih ahli-ahli kumpulan kami supaya dapat menuliskan sesuatu kajian dengan baik, cekap dan sempurna, memahami dan mengetahui lebih mendalam mengenai konsep Malaysia Prihatin, memberi pendedahan kepada kumpulan kami tentang kemahiran dalam mengaji sesuatu tajuk yang dibincangkan, mengetahui cara-cara dan bentuk-bentuk bantuan yang disumbang oleh masyarakat kepada rakyat Malaysia, menghargai usaha-usaha pihak kerajaan dan pihak lain dalam menjalankan konsep Malaysia Prihatin. Selamat sejahtera Doktor. Nama saya ialah Tan Shan Yeong, ingin membentangkan kaedah penulisan saintifik. Kaedah sekunder pengumpulan dan penganalisian data digunakan untuk mendapatkan maklumat mengenai latar belakang Malaysia Prihatin, kesan terhadap rakyat Malaysia semasa pandemik COVID-19 dalam aspek ekonomi, serta langkah kerajaan yang diambil untuk menangani kesan pandemik COVID-19 terhadap rakyat Malaysia melalui laman sesawang dan surat khabar. Salam sejahtera, nama saya Tang Cheng Kan dan hari ini saya akan membentangkan perbincangan iaitu topik kesan terhadap rakyat Malaysia semasa pandemik COVID-19 dalam aspek ekonomi. Kesan penyebaran jangkitan COVID-19 yang pertama ialah kadar pengangguran yang tinggi. Menurut Jabatan Perlembagaan Malaysia (DOSM), kadar pengangguran Malaysia meningkat kepada 4.5% pada tahun 2020. Kadar tertinggi sejak tahun 1993 yang menekukkan 4.1% sahaja. Kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Berkelanjutan. Hal ini telah menyebabkan sebahagian besar kegiatan ekonomi terhenti kecuali hospital, upeteng dan persediaan makanan. Fenomena ini telah menyebabkan kehilangan pendapatan kerana pekerjaan rakyat Malaysia terpaksa dihentikan. Contohnya, banyak kilang, kedai, perusahaan dan sebagainya ditutup dan tidak dapat beroperasi di bawah kebiasaan. Kesan yang kedua ialah kos sara hidup yang tinggi. Kini Malaysia menyusus 17.1% daripada pertumbuhan bencina 0.7% pada suku tahun pertama 2020. Pandemik COVID-19 menyebabkan kerugian dalam berbagai kegiatan ekonomi di Malaysia. Jadi, ramai majikan telah mengambilkan tindakan untuk menggunakan pendapatan pekerja dan bilangan pekerja untuk meminimumkan kerugian perniagaan. Jadi, rakyat telah menghadapi kos hidup yang tinggi
dan juga menyebabkan ramai rakyat Malaysia terpaksa keluar daripada rumah kerana tidak mampu membayar pinjaman rumah atau sewa. Jutaan juga mungkin tidak mampu membeli makanan untuk anak dan isteri mereka. Kesan yang ketiga ialah wang simpangan rakyat Malaysia menurun. KWSP memperkenalkan bukan Aisyikna untuk membenarkan rakyat Malaysia mengeluarkan 10,000 daripada akaun satu dengan syarat. Pada tahun 2020, KWSP turut memaklumkan sebanyak 18.1 bilion sumbangan telah dikeluarkan oleh rakyat Malaysia. Jadi, kesan penyebaran jangkitan COVID-19 telah menyebabkan rakyat terpaksa mengeluarkan wang simpanan untuk mengekalkan kehidupan sekarang. Dan juga kesannya, wang simpanan untuk kehidupan telah menurun. Seterusnya ialah perbincangan antara langkah kerajaan yang diambil untuk menangani kesan pandemik COVID-19 terhadap rakyat Malaysia ialah pada bulan Mac 2020, Bank Negara Malaysia telah bekerjasama dengan industri perbankan untuk melaksanakan moratorium selama 6 bulan bagi bayaran balik pinjaman atau pembiayaan untuk individu dan perusahaan kecil dan sederhana PKS yang layak mulai 1 April 2020. Selain itu, Bank Negara Malaysia juga bekerjasama dengan industri insurans dan takaful untuk mengurangkan kekangan aliran tunai, mengekalkan perlindungan dan mengurangkan kos perlindungan pemegang polisi dan peserta takaful yang terjejas dengan menangguhkan bayaran premium insurans hayat dan sumbangan takaful keluarga selama 3 bulan, penstrukturan semula polisi, insurans dan sijil takaful, pengecualian bayaran yuran dan caj serta pemprosesan tuntutan yang lebih cepat. Salam sejahtera, saya Chang Cheng Kan. Sangat syukur bahawa tugasan ini dapat disiapkan dalam tempoh masa yang cukup. Tugasan ini juga tidak akan disiapkan dengan sempurna jika tidak kerjasama yang baik antara kawan-kawan daripada kumpulan B. Saya juga berharap Malaysia boleh mengekalkan semangat perpaduan, menghibah dan patriotisme untuk menyelesaikan pelbagai masalah seperti pandemik COVID-19. Walaupun rakyat Malaysia menghadapi kesan-kesan buruk dalam aspek ekonomi semasa pandemik COVID-19, namun saya mempercayakan bahawa perpaduan dan kerjasama antara rakyat Malaysia dapat menyelesaikan masalah ini. Saya juga yakin akan pihak kerajaan dapat membantu rakyat Malaysia untuk bersama-sama membentuk wabak COVID-19 dan juga memulai pembangunan ekonomi negara kita. Saya juga berharap kes COVID-19 dapat diturun dan rakyat Malaysia dapat hidup dalam suasana yang sehat dan bahagia seperti dahulu. Sekian, terima kasih. Refleksi selepas menyelesaikan tugasan ini ialah saya lebih memahami kepentingan kewujudan kerajaan Malaysia terhadap kehidupan rakyat Malaysia, terutamanya semasa negara Malaysia ditimpa musibah iaitu pandemik COVID-19. Usaha-usaha yang diambil oleh kerajaan dalam membantu rakyat mengharungi kesan pandemik COVID-19 amat dihargai oleh setiap rakyat Malaysia. Seterusnya, saya akan menerangkan rumusan kita. Selepas saya menyiapkan tugasan ini, saya dapat simpulkan bahawa tema Malaysia Prihatin ini selaras dengan komitmen kerajaan untuk membantu rakyat Malaysia dalam menghadapi krisis COVID-19. Hal ini disebabkan usaha membebaskan Malaysia daripada pandemik memerlukan sokongan dan bantuan daripada semua pihak termasuk badan kerajaan, organisasi swasta serta masyarakat Malaysia. Selain itu, sifat prihatin merupakan salah satu sifat yang diperlukan dalam diri setiap masyarakat di Malaysia. Hal ini disebabkan apabila setiap masyarakat mempunyai sifat prihatin, kita akan empati dengan kesusahan orang lain. Setelah mendapat tugasan ini, saya dapat membuat kesimpulan bahawa konsep Malaysia Prihatin ini sangat diperlukan dan sangat penting supaya generasi Malaysia mempunyai matlamat yang sama
dan berbangga sebagai rakyat Malaysia. Oleh yang demikian, konsep Malaysia Prihatin ini sangatlah penting dan perlu dipupuk dalam kalangan masyarakat Malaysia tanpa kira umur, bangsa dan agama. Malah, melalui semangat Malaysia Prihatin, semua masyarakat Malaysia akan berganding bahu dalam menangani isu COVID-19 sekaligus memulihkan semula ekonomi dan kehidupan rakyat ke arah yang lebih baik. Saya amat bersyukur kerana kumpulan kami dapat menyiapkan tugas ini dengan sempurna. Daripada tajuk Malaysia Prihatin yang dibincangkan dengan rakan seperjuangan, kami telah mendapati banyak bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak kepada rakyat, tak kira sama ada bangsa Melayu, Cina dan India semasa pandemik COVID-19. Sebagai rakyat Malaysia, saya amat merhati dan menghargai jasa yang disembah oleh segenap lapisan masyarakat, sama ada pihak kerajaan, individu, organisasi ataupun NGO. Diharapkan bahawa masyarakat dapat bekerjasama dalam usaha memajukan dan membangunkan tanah air tercinta kami. Sebagai penghias pencara, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan serta jutaan terima kasih kepada pensyarah Tuan Syarul Ahmad bin Ahmad yang memberi tunjuk ajar dalam menyempurnakan kajian ini dan rakan sebaya yang memberi sepenuh kerjasama dalam usaha menyiapkan tugasan ini. Terima kasih. Alhamdulillah, syukur kepada ilahi, dengan izinnya dapatlah saya menyiapkan tugasan ini walaupun terdapat pelbagai kekangan dan tugas harian yang perlu dilaksanakan. Awalnya, pada saat saya menerima tugasan bagi subjek ini, saya agak keliru tentang kehendak soalan. Namun, setelah diberikan penerangan terperinci oleh pensyarah, saya telah dapat menghasilkan tugasan ini dengan baik melalui pelbagai sumber. Refleksi yang saya telah peroleh daripada tugasan ini ialah terdapat pelbagai ilmu dan pengetahuan tentang kepentingan pembentukan kerajaan dalam membantu rakyat Malaysia melalui konsep Malaysia Prihatin. Kesimpulannya, saya berharap bahawa seluruh rakyat Malaysia sama ada pihak kerajaan, sektor swasta, sukarelawan maupun masyarakat dapat bersama-sama berusaha membanteras wabak COVID-19 agar tidak terus berleluasa dalam negara kita. Kesimpulannya, penularan wabak COVID-19 di dalam negara ini telah menyalahkan lagi semangat Malaysia Prihatin dalam kalangan rakyat Malaysia sama ada pihak kerajaan, pihak swasta, sukarelawan maupun rakyat biasa. Malaysia sudah menempuh kemajuan dan kejayaan sebagai sebuah negara yang berdaulat, namun tidak dapat dinafikan terdapat pelbagai usaha dan cabaran yang perlu diatasi, terutama sekali dalam usaha untuk menangani wabak COVID-19. Pandemik COVID-19 dalam negara ini telah melumpuhkan aspek ekonomi dalam kalangan rakyat, terutama sekali kehilangan pekerjaan dan kadar pengangguran yang tinggi. Pelbagai bantuan yang telah diberikan oleh Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan iaitu NGO kepada mereka yang telah terjejas. Antara contoh bantuan yang telah diberikan ialah bantuan gerobok rezeki, bantuan perlindungan muka, bantuan perlindungan diri, bantuan PDPR, bantuan penjagaan anak pesakit COVID-19, bantuan emosi dan juga psikologi kepada mereka yang telah terjejas akibat COVID-19. Justeru, marilah kita sama-sama sebagai keluarga besar Malaysia terus mempamerkan nilai perhatian dan kasih sayang antara semua lapisan masyarakat seperti dihasratkan oleh Perdana Menteri.